yang murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu Darul Iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini
Baik. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh start Boleh. Okay, start Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fadilah Ustaz Abu Usamah Muhammad Anafiyah bersama kita pada malam ni, dan seluruh muslimin muslimat, sama-sama kita share dan like page yang dikongsi, sama ada page IMID Buloh Gading ataupun Akademi Didik Ulama Amilin Terengganu. Boleh share, pakat-pakat share supaya lebih ramai yang nampak daurah kitab kita pada malam ni. Sebelum tu sama-sama kita buka majlis pada malam ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah kita sambung pengajian kitab Minhaj At-Talibin kita. Semalam Ustaz telah baca kira-kira pada muka surat 63 kalau kitab PDF ni. Betul 64 tak? Betul tak? Pada ayat wa minha ibdalu ma kana min alfazhi ghariban aw muhiman khilaf as-sawabi bi awdaha wa akhsara minhu bi ibaratin jaliyatin. Betul tak? Sampai situ tak Okey, insya-Allah Ustaz akan sambung pengajian kita. Siapa yang tak ada buku lagi boleh masuk dalam grup dan download kitab PDF dalam tu. Jadi kita tak akan tayang di skrin kita sebab kita takut mengganggu pengajian kita. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis pada malam ni dengan kepada Al-Fadil Ustaz Abu Usamah. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li Lekat ke suara Ustaz? Sekejap kita minta maaf, kita tengah usahakan untuk baik boleh siaran. Boleh Ustaz? Okey, kebetulan ada masalah sikit lain sikit. Harap-harap insya-Allah aku boleh. Okey, boleh. Boleh tengok Kalau tak ada masalah kita teruskan. Boleh dah. Boleh Ustaz? Dah.
Okey, boleh kita teruskan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita dan memberi keberkatan kepada pengajian kita dan memberi ganjaran kepada pihak penganjur. InsyaAllah kita sambung balik. Kata Imam Nawawi rahimahullah Subhanahu Wa Taala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف في جميع الحالات. Jadi sebelum daripada ni Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala menceritakan bahawasanya kitab Minhajul Talibin adalah ringkasan ataupun mukhtasar daripada kitab Muharrar yang dikarang oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi adalah dua rukun yang utama dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam kitab Minhajul Talibin kelebihannya adalah dua orang ulama ini, maksudnya Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi bergabung. Itu maksudnya. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i bergabung dalam kitab Minhajul Talibin. Sebab itulah kitab Minhajul Talibin adalah menjadi umdah kepada al-muftin, menjadi tunjang dan tiang pegangan kepada orang-orang yang ingin memberi fatwa dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun Imam Nawawi bukan hanya semata-mata membuat ringkasan kepada kitab kitab Muharrar, tetapi dia membuat sedikit penambahan yang dianggap comel. Yang dianggap molek, dia buat tambahan. Ditambah. Antaranya adalah meletakkan beberapa syarat pada sebahagian daripada permasalahan-permasalahan yang tidak disebut syaratnya dalam kitab Muharrar. Dan antaranya lagi adalah ada beberapa tempat di dalam kitab Muharrar yang mana Imam Rafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyebut benda ataupun pandangan menyalahi al-mukhtar dalam mazhab. Maka Imam Nawawi menyebut perkara tersebut bahawasanya al-mukhtar begiang-begiang. Dan perkara ini akan kita lihat jelas apabila kita sampai kepada tempat dia. Dan antara apa yang ditambah oleh Imam Nawawi adalah dia tukar apa hak yang lafaz yang kabur yang ada dalam kitab Muharrar, dia tukar kepada lafaz yang lebih jelas. Lafaz hak yang boleh membayangkan silap, tersalah, menyalahi perkara yang betul, ditukar dengan ibarat hak yang lebih terang. Dan antaranya lagi adalah wa minha bayanul qawlain wal wajhain wat tariqain wan nas wa maratibil khilafi fi jami'il halat. Dan antara benda hak yang dimuatkan dalam kitab Minhajul Talibin adalah menjelaskan al-qawlain, dua qaul, wal wajhain, dan dua wajah, wat tariqain, dan dua tariq, wan nas, dan nas, wa maratibil khilaf, dan martabat khilaf fi jami'il halat, pada sekalian keadaan. Dia akan sebut martabat khilaf pada kesemua keadaannya. Dan benda ni antara benda hak yang amat-amat penting ataupun benda hak yang amat penting untuk membantu kita memahami kitab Minhajul Talibin. Kita kena faham istilah-istilah yang diguna oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin. Kerana dalam kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi menjelaskan qaul ataupun qaulain, dua pandangan ataupun aqwal, dan dia menjelaskan tentang wajhain ataupun aujuh. Dia menjelaskan tentang nas. Dia menjelaskan tentang tariqain ataupun turuq. Dan dia menjelaskan martabat khilaf. Khilaf ni kuat ataupun tidak. Dia menjelaskan perkara-perkara tersebut. Jadi kita tidak akan faham perkara ini melainkan kita kena sebut beberapa perkara lain dulu untuk kita membantu kita untuk memahami perbahasan ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin perbincangan berkenaan dengan ataupun perbincangan yang kita akan bincang pada malam ni dia mengambil sedikit masa.
Sebab benda penting, istilah-istilah ni mesti kita kena tahu. Orang yang tidak tahu istilah ni, maka tipulah dia akan faham kitab Minhajul Talibin. Dia tidak akan faham. Dan kemungkinan besar, dia akan tersilap menyebut hukum. Dalam kitab Minhajul Talibin, kalau sekiranya dia tidak faham istilah ni. Istilah yang digunakan oleh Imam Nawawi. Dia, sebelum daripada kita nak masuk ke dalam sesuatu kitab, perkara yang paling penting adalah kita kena mengetahui istilah-istilah yang digunakan oleh pengarangnya. Supaya kita faham apakah maksud yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dan istilah-istilah ni memang kita kena letak depan sokmo. Kita kena letak depan sokmo sebagai panduan ketika Imam Nawawi guna akan datang. Okey, secara ringkasnya anda kena sebut. Kita, Imam Nawawi akan guna perkataan qaul ataupun qaulain ataupun aqwal. Atau diguna perkataan wajhun, wajhain, aujuh. Kita qaul mufrad. Qaulain, qaulan, qaulain, musanna. Aqwal, jama'. Al-jama'. Lepas tu dia guna perkataan al-wajhu, wajah. Ataupun benda perkataan wajah. Perkataan al-wajhu, perkataan wajhain. Perkataan wujuh. Wajhun, mufrad. Wajhani, ataupun wajhaini, musanna. Al-wujuh, jama'. Tariq. Turuq. Tariqain. Nas. Dia akan sebut. Akan datang. Kalau sebut kata qaul, ia adalah pandangan Imam Syafi'i. Kalau sebut kata qaul, maksudnya ia adalah pandangan Imam Syafi'i. Kalau sebut kata wajah, maksudnya ia adalah pandangan ashab asy-Syafi'i. Maksudnya ia adalah pandangan siapa? Ashab asy-Syafi'i. Ini perkara yang cukup penting. Ini perkara yang cukup penting kita kena tahu. Kalau sebut kata qaul, ataupun qaulain, ataupun aqwal, ia bermaksud ia adalah pandangan Imam Syafi'i sendiri. Kalau sebut kata wajah, wajhain, aujuh, ni adalah pandangan ashab asy-Syafi'i. Ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i yang telah mencapai martabat ataupun kedudukan yang tinggi, yang tertentu dalam mazhab Imam Syafi'i, sehingga dia mampu untuk mengeluarkan pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i dengan menggunakan kaedah-kaedah dan usul-usul yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Walaupun kadang-kadang pandangan beliau sendiri kadang-kadang menyalahi pandangan Imam Syafi'i sendiri. Ada sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i pandangan beliau menyalahi pandangan Imam Syafi'i sendiri. Okey, tuan nak cerita sikit tentang istilah yang akan kita bincang lepas daripada ni. Lepas tu nanti kita baca. Lepas tu kita ada perkataan tariq, tariqain, turuq. Tariq ni maksudnya jalanan. Jalanan menghikayatkan mazhab. Dia ada tariq al-Iraqiyin. Dia ada tariq al-Khurasaniyin. Mari ulama-ulama yang terkemudian, dia cuba menggabungkan dua tariq tersebut. Dia ada tariq al-Iraqiyin, ada tariq al-Khurasaniyin. Ada ulama yang menggabungkan tariq-tariq tersebut. Kadang-kadang dalam tariq al-Iraqiyin menyebut bahawasanya Imam Syafi'i dalam masalah ni ada dua pandangan. Tapi tariq al-Khurasaniyin menyebut ada satu pandangan. Kadang-kadang tariq al-Iraqiyin menyebut bahawasanya dalam pandangan ni ada khilaf di kalangan ashabul wujuh. Nanti anak cerita apa makna ashabul wujuh. Ada tariq mengatakan bahawasanya dah tak ada khilaf, ada satu je. Okey, boleh faham? Atau panggil tariq. Okey, kita cuba kita tengok. Fahaitsu aqul. Ni tengok, kita kena baca lambat sikit nak faham model benda ni. Maka ketika aku berkata, Imam Nawawi ingat pesan kepada kita, ketika aku berkata fil azhari awil masyhur, akan datang kita akan jumpa perkataan al-azhar, perkataan al-masyhur.
yang akan diguna oleh Imam Nawawi ketika dia menyampaikan sesuatu hukum dalam kitab Minhajul Talibin. Kalau kata al-azhar, kalau kata al-mashhur, faminal qawlaini awil aqwal, maka ia sebenarnya daripada dua qaul ataupun beberapa qaul. Apa benda dua qaul? Dua pandangan Imam Syafi'i. Dalam satu masalah ni, Imam Syafi'i ada berapa pandangan? Ada dua pandangan. Ataupun awil aqwal, ataupun beberapa pandangan. Dalam masalah ni, Imam Syafi'i ada 3 pandangan. Okey, nampak? Dalam masalah ni, Imam Syafi'i ada berapa pandangan? Ada 3 pandangan sebagai contoh. Jadi, kita fahamnya bahawasanya perkataan al-azhar, penggunaan al-azhar adalah untuk permasalahan yang berlaku khilaf di antara pandangan Imam Syafi'i sendiri. Perkataan al-azhar, perkataan al-masyhur, ia memberi maksud bahawasanya hukum ini berlaku perselisihan. Yang mana perselisihan tersebut adalah di antara pandangan Imam Syafi'i sendiri. Okey, dapat? Dah bila kau dia guna perkataan al-azhar? Bila kau dia guna perkataan masyhur? Katanya fa'in qawiyal khilaf. Jika kuat oleh khilaf. Khilaf di antara dua pandangan Imam Syafi'i kuat. Maksud benda kuat? Kuat ni maksudnya dua pandangan ni daripada sudut sandaran dalil masing-masing kuat. Masing-masing kuat. Hak ni pun kuat dalil dia, hak ni pun kuat dalil dia. Okey, boleh faham? Sandaran dia hak ni pun kuat, hak ni pun kuat. Maka qultu al-azhar. Aku akan kata benda al-azhar. Okey, kalau kita dengar al-azhar, maka kita kena faham bahawasanya khilaf di situ ada khilaf yang cukup, yang kuat. Khilaf yang kuat. Nanti anak akan huraikan balik pada ni. Kita baca dulu. Wa illa, dan jika tidak. Wa illa bukan makna melainkan, bukan. Wa illa asal makna wa illam qawiya yaqwa, wa illam yaqwal khilaf. Ambil fa'il mudhari' daripada qawiya. Biasa lagu tu. Asalnya wa illam yaqwal khilaf. Kalau sekiranya tidak kuat khilaf, maka fal masyhur ay faqultu al masyhur. Aku kata masyhur. Jadi kalau kuat khilaf, dia akan kata azhar. Kalau khilaf tidak kuat, dia akan kata masyhur. Okey, boleh? Dalam kitab Minhajul Talibin, penggunaan al-azhar yang digunakan oleh Imam Nawawi lebih kurang 395 tempat. Lebih kurang 395 tempat. Termasuklah diguna perkataan azharuha ataupun perkataan azharuhuma. Kalau kita bilang dalam kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi guna perkataan al-azhar, termasuklah perkataan azharuha, azharuhuma, lebih kurang. Maksud faham tak lebih kurang? Lebih kurang 395 tempat. Dan perkataan al-masyhur yang Imam Nawawi guna dalam kitab ni termasuklah perkataan asyhar sekali, kita kira sekali. Ada lebih kurang pada 23 tempat. Ada berapa? 23 tempat. Okey. Ketika Imam Nawawi mengatakan al-azhar, okey, dia sebut hukum, akan datang kita akan jumpa. Dia sebut suatu hukum, lepas tu pada penghujungnya dia kata al-azhar. Maka kita dapat faham bahawasanya yang pertama, kalau sebut kata al-azhar, yang pertama kita kena faham bahawasanya masalah tu adalah masalah khilaf. Masalah khilafiyah, masalah yang berlaku perselisihan. Maksudnya masalah ni ada dua pandangan. Satunya pandangan yang disebut, dan di sana ada pandangan yang kedua yang menyalahi pandangan yang disebut. Menyalahi kita panggil dalam istilah bahasa Arab dia panggil muqabil. Nah, boleh.
Okey, kita guna perkataan dia muqabil. Okey, kita kata benda. Ketika Imam Nawawi kata al-azhar, yang pertamanya kita kena faham di situ ada, kita kena faham khilafiyah. Kita kena faham permasalahan tu adalah permasalahan khilafiyah, permasalahan yang berlaku perselisihan. Maksud dia berlaku perselisihan, satu, benda yang disebut oleh Imam Nawawi, hukum dia. Yang kedua, lawang dia. Maksudnya ada pandangan yang kedua yang menyalahi pandangan yang disebut. Okey, boleh jelas. Jelas tak? Ada dua pandangan. Dia sebut satu pandangan je, dia kata hukum dia sekian. Fil azhar. Mengikut al-azhar. Maksudnya adalah masalah ni masalah khilafiyah. Okey, boleh faham? Maksudnya masalah khilafiyah, ada pandangan yang kedua yang menyalahi pandangan yang disebut di sini. Kita kena faham lagu tu. Itu yang pertama. Yang keduanya kena faham khilaf di sini adalah khilaf di antara pandangan Imam Syafi'i sendiri. Khilaf ini, okey, yang pertama benda kita kena faham permasalahan khilaf. Yang keduanya khilaf di antara pandangan Imam Syafi'i sendiri. Mungkin dua pandangan ada, mungkin tiga. Cuma tidak disebut dua dengan tiga. Cuma kalau kita buka dalam kitab syarah, dia akan sebut. Dia akan sebut pandangan muqabil. Berapa dah? Dua. Yang ketiganya, kita kena faham bahawasanya apa hak yang dikatakan al-azhar itu adalah hak yang paling kuat. Okey. Yang dikatakan al-azhar itu adalah hak yang kuat. Pandangan yang kuat. Faham? Pandangan dia? Pandangan hak yang kuat. Manakala muqabil, apa makna muqabil saat ni? Lawang dia. Pandangan hak yang kedua adalah pandangan hak yang tidak kuat. Pandangan dia? Pandangan hak yang tidak kuat. Faham? Maksud dia tidak kuat. Hak ni kuat, hak ni tidak kuat. Hak ni rajih, hak ni marjuh. Hak yang dikatakan al-azhar tu adalah rajih, muqabil dia adalah marjuh. Maksudnya adalah hak yang diamalkan dan difatwakan dalam mazhab Imam Syafi'i adalah al-azhar. Manakala muqabil al-azhar tidak difatwakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Faham? Daripada sudut amal peribadi, tak ada masalah kalau kita ambil muqabil al-azhar. Boleh. Muqabil al-azhar boleh lagi kita nak pakai. Nanti anak akan cerita lepas ni. Okey, berapa dah kita dapat faham? 3. Yang keempat, kita dapat faham bahawasanya khilaf di antara pandangan al-azhar dengan muqabil dia adalah khilaf yang kuat. Kita kena ingat setiap hukum yang dikeluarkan oleh ulama ada sandaran. Ada sandaran. Mungkin sandaran daripada Quran. Mungkin sandaran daripada hadis. Mungkin sandaran dia adalah daripada ijma' ulama. Dan mungkin sandaran dia daripada qiyas. Ada sandaran. Setiap pandangan ada sandaran. Imam Syafi'i dalam satu permasalahan dia ada dua pandangan. Setiap satu pandangan tu ada sandaran dia. Hak ni ada sandaran dia, hak ni pun ada sandaran dia. Dan kedua-dua pandangan tersebut sandarannya kuat belaka. Tu dipanggil dia kuat khilaf. Sebab sandaran dia kuat. Hak ni kuat, al-azhar kuat, muqabil azhar pun kuat. Faham? Faham tak giang? Cuma azhar lebih kuat. Apabila ia lebih kuat, maka sebab itulah dia digunakan, diambil untuk difatwakan. Okey, boleh faham? Nampak kan? Dah kita nak tentukan lagu mana hak ni kuat, hak ni tak. Dia ada kaedah. Ada kaedah. Cuma kita tak bincanglah kaedah. Panjang pula kalau kita bincangkan kaedah. Cuma kalau orang nak tahu bagaimanakah penentuan dalam memilih antara dua pandangan Imam Syafi'i, boleh tengok dalam muqaddimah kitab Majmu'. Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi jelas secara panjang lebar di situ. Bagaimana
untuk mentarjihkan di antara dua pandangan bagi Imam Syafi'i atau tiga pandangan bagi Imam Syafi'i itu sendiri. Jadi kesimpulan, kita nak banyak lagi kita nak cerita ni. Kalau kita dengar perkataan Al-Azhar, ni benda penting, kita kena letak lalu dalam kepala. Kita kalau dengar kata perkataan Al-Azhar, bermakna masalah ni masalah khilaf. Masalah benda? Masalah khilaf. Yang pertama, pandangan Al-Azhar itu, dan pandangan yang kedua adalah pandangan hak yang lawang kepada Al-Azhar. Ada pandangan yang kedua, hak yang menyalahi pandangan Al-Azhar. Okey, boleh faham? Okey, itu pertama. Yang keduanya, khilaf di sini, khilaf di antara dia. Pandangan Imam Syafi'i sendiri. Mungkin Imam Syafi'i dalam masalah ni ada berapa pandangan? Ada dua. Mungkin ada berapa? Ada tiga. Okey, boleh faham? Berapa dah? Dua. Yang ketiga, kita kena faham bahawasanya pandangan ataupun pandangan Al-Azhar ni adalah pandangan yang kuat. Pandangan Al-Azhar adalah pandangan yang kuat. Manakala muqabil dia, lawang dia adalah pandangan hak yang lemah. Maksud dia kuat dengan lemah, pandangan hak yang difatwakan adalah Al-Azhar. Manakala muqabil dia tidak difatwakan. Berapa dah? Tiga. Yang keempat, khilaf di antara Azhar dengan muqabil dia adalah khilaf yang kuat. Daripada sudut sandaran dalil masing-masing kuat. Cuma Al-Azhar adalah lebih kuat. Faham? Dia tidak mungkin satu masalah boleh buat, tak boleh buat. Tak mungkin. Betul tak gitu? Ni benda ni boleh haram ke tak? Masalah ni haram dengan halal. Boleh gitu? Tidak mungkin. Tidak boleh. Mana mungkin pada satu masalah haram, halal? Tak boleh. Kalau haram, halal. Kadang-kadang ada pandangan mengatakan haram, ada pandangan mengatakan halal, kerana ada dalil pada zahirnya nampak macam haram, ada dalil pada zahirnya nampak macam halal. Maka perlu kena membuat pentarjihan. Mana hak yang lebih kuat? Okey, boleh faham sandaran dalil ni. Maka hak yang lebih kuat tu yang dinamakan sebagai Al-Azhar. Muqabil dia kuat juga. Tapi nisbah kepada Al-Azhar lebih kuat lagi. Okey, boleh faham? Nampak kan? Kalau sekiranya khilaf itu tidak kuat, maksudnya khilaf itu lemah, maka dia akan guna perkataan al-masyhur. Dia guna perkataan dia al-masyhur. Jadi bermakna, apabila Imam Nawawi sebut al-masyhur, maka kita dapat faham 4 perkara. Sama dengan saat ni. Yang pertamanya, kita kena faham permasalahan itu adalah permasalahan khilaf. Khilaf di antara pandangan Imam Syafi'i sendiri. Berapa dah? 2. Faham? Yang ketiga, masyhur itu adalah pandangan hak yang kuat. Manakala muqabil, apa makna muqabil? Lawang. Lawang kepada masyhur, pandangan yang kedua ataupun pandangan yang ketiga yang menyalahi pandangan masyhur adalah pandangan yang lemah. Maksudnya tidak difatwakan. Berapa dah? 3. Yang keempat, khilaf di antara masyhur dengan muqabilnya adalah khilaf yang lemah. Maksudnya sandaran kepada muqabil masyhur adalah sandaran yang lemah. Sebab itulah kalau muqabil masyhur tidak boleh, bukan setakat dalam bab fatwa, bukan dalam bab beramal pun kena berhati-hati. Sebab kadang-kadang pandangan tu bukan hanya dhaif, bukan syadidud dha'af, bersangatan lemah. Pandangan tu mungkin pandangan syad, menyalahi dalil. Maka tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Tu kena berhati-hati. Jangan kita, masalah ni khilaf. Masalah khilaf je. Khilaf je. Orang belajar, dia akan faham. Bukan semuanya khilaf adalah khilaf mu'tabar. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara. Bukan semua khilaf mu'tabar.
Khilaf mu'tabar adalah khilaf hak yang masing-masing mempunyai sandaran dalil. Baik, ada khilaf hak yang tidak mu'tabar. Okey, jelas. Faham tak eh? Jadi muqabil bagi masyhur adalah tidak kuat. Muqabil bagi masyhur adalah tidak kuat. Okey. Wa haitsu aqul al-asah. Ketika mana aku berkata al-asah, awis sahih ataupun sahih. Kalau aku kata al-asah, aku kata as-sahih, maka kata Imam Nawawi faminal wajhain, maka sebenarnya ia adalah daripada dua wajah. Awil aujuh, ataupun beberapa wajah. Aujuh jamak, lebih daripada dua wajah. Maksudnya, tadi kita dah kalau sebut kata wajah ni pandangan siapa? Pandangan ashab asy-Syafi'i. Adakah semua ashab asy-Syafi'i pandangan dia dikira sebagai pandangan yang diambil kira dalam mazhab Imam Syafi'i? Tidak. Bukan semua. Pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i, ashab asy-Syafi'i, maksudnya dikatakan ia adalah pandangan yang diambil kira dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia orang yang boleh mengeluarkan wajah pandangan adalah golongan ataupun ulama yang sampai kepada martabat ashabul wujuh. Golongan ini dinamakan sebagai mujtahid mazhab, mujtahid muqayyad, kerana mereka mampu berijtihad, mengeluarkan pandangan. Tapi oleh kerana mereka ini masih lagi bergantung dengan kaedah dan usul Imam Syafi'i, maka mereka ini tidak dinamakan sebagai mujtahid mutlak. Dia syarat mujtahid mutlak mesti dia mempunyai kaedah dan usul sendiri. Ulama mujtahid mazhab ataupun ashabul wujuh, dia ni mujtahid. Dia mampu mengeluarkan hukum, tapi dengan menggunakan kaedah yang telah dibuat oleh Imam Syafi'i. Dia ambil kaedah sama. Kaedah yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul wujuh ramai. Ashabul wujuh ramai. Antaranya ada sebut beberapa orang. Antaranya adalah al-Imam. Ana sebut ulama-ulama hadis dulu. Al-Imam, Al-Hafiz, Al-Faqih. Al-Hafiz ni seorang ulama hadis. Dia ni adalah imam kepada ulama hadis di zaman dia. Abul Hasan Ahmad bin Sayyar Al-Marwazi. Al-Hafiz, Al-Faqih, Abul Hasan Ahmad bin Sayyar Al-Marwazi. Dia wafat sekitar tahun 261 hingga 270, sekitar itulah dia wafat. Dia mati. Okey, sebagai contoh yang lain, Imam ahli hadis fi asrihi, ketua kepada ahli hadis pada zaman dia. Nama dia adalah Al-Hafiz Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Dia di antara ashabul wujuh. Maksudnya dia mampu mengeluarkan pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebagai contoh lain, hak yang generasi berikutnya, Imam Abu Tayyib bin Salamah, Imam Abu Abdillah Az-Zubairi, ramai ashabul wujuh. Kadang-kadang di kalangan ashabul wujuh, okey, katakanlah sebagai contoh, suatu permasalahan yang ni, ulama nak tahu hukum dia benda. Dia pun cuba tengok, apakah pandangan Imam Syafi'i dalam permasalahan ni. Tengok, apakah pandangan mazhab Imam Syafi'i dalam permasalahan ni. Ternyata dia dapati bahawasanya Imam Syafi'i tidak menyentuh, tidak menyebut. Maksudnya tidak ada dalam kitab-kitab Imam Syafi'i yang diriwayat oleh Imam Syafi'i, yang diriwayat daripada Imam Syafi'i, tidak dinaqal oleh anak-anak murid Imam Syafi'i. Maka dia pun cuba tengok, permasalahan ni ada tak persamaan dengan permasalahan hak yang pernah Imam Syafi'i mengeluarkan hukum. Okey, boleh faham? Ia cuba nak kias.
Nampak kan? Tengok-tengok ada. Imam Syafi'i ada sebut masalah ni, hukum dia bergiang. Oh, masalah ni nampak dekat dengan masalah ni. Maka, dia cuba takhrijkan. Dia bagi hukum yang sama. Okey, boleh faham? Ataupun kalau tak ada juga, dia cuba berijtihad. Dia cuba kaji dalil daripada Al-Quran dan hadis mengikut kaedah dan usul Imam Syafi'i. Maka mereka mengeluarkan pandangan. Maka pandangan yang dikeluar oleh ashabul wujuh dinamakan sebagai wajhun, al-wajhu. Kalau dua, al-wajhain. Kalau banyak, al-awjuh. Kadang-kadang satu permasalahan, ashabul wujuh berbeza pandangan. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Nampak? Kadang-kadang bukan orang berbeza, orang yang sama. Kan saat ni Imam Syafi'i kan? Ni orang sama, ashabul wujuh dia orang sama. Masalah ni sekali dikata gini, sekali dikata gini. Kalau kata dua kali benda yang sama tu lain. Ni tak sama. Hak dulu dikata boleh, hak ni kata tak boleh. Okey, boleh faham? Nampak kan? Maka Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala akan menyebut manakah hak yang lebih kuat di antara wajah-wajah bagi ashab Imam Asy-Syafi'i. Katanya, kata Imam Nawawi, kalau aku kata al-asah ataupun sahih, mungkin ingat adalah daripada dua wajah. Hak yang paling sahih daripada dua wajah. Hak yang sahih daripada dua wajah ataupun beberapa wajah. Bagi ashab Asy-Syafi'i. Dan beza lagu mana sahih dengan al-asah? Katanya fa in qawiyal khilaf. Maka jika kuat khilaf, qultu al-asah. Wa illa, maksudnya wa illam yaqwal khilaf, fa qultu as-sahih. Kalau kuat khilaf, maksudnya kuat khilaf, di antara asah dengan muqabil asah, sama-sama kuat daripada sudut sandaran. Okey, nampak? Maka aku akan kata asah. Kalau sekiranya antara dua pandangan ni ataupun dua pandangan ashab sama-sama kuat, maka aku kata asah. Kalau khilaf tak kuat, hak ni dalil tidak kuat, hak ni je dalil kuat, maka aku akan kata benda sahih. Okey, jelas. Jadi al-asah dengar molek al-asah, kita dapat faham yang pertamanya permasalahan ni adalah permasalahan khilafiyah. Itu yang pertama. Masalah ni ada perselisihan. Tidak ada kesepakatan. Yang keduanya khilaf di antara benda ashab Asy-Syafi'i, ashabul wujuh, pandangan-pandangan ashab Asy-Syafi'i. Okey, boleh nampak? Yang ketiga benda. Yang ketiganya adalah asah yang ketiga al-asah, sandaran dia kuat, lepas tu muqabil dia, sandangan dia kuat juga, cuma al-asah adalah lebih kuat. Okey, boleh faham? Baik. Tu benda yang perlu kita kena faham daripada perkataan al-asah. Dia perkataan al-asah diguna dalam kitab Minhajul Talibin cukup banyak. Lebih kurang dalam 1038 tempat. Perkataan al-asah. Lebih kurang dalam 1038 tempat. Okay, habis. Seterusnya, pandangan mu'tamad mana? Pandangan mu'tamad, pandangan al-asah, pandangan yang difatwa adalah al-asah. Muqabil asah walaupun pandangan dia kuat juga daripada sudut dalil, tetapi bukanlah hak yang difatwakan.
Manakala as-sahih pula adalah kita kena faham yang pertama permasalahan ni adalah permasalahan khilafiyah. Permasalahan yang berlaku perselisihan. Perselisihan di antara benda? Di antara ashabul wujuh. Yang mana al-masyhur adalah lebih kuat berbanding dengan muqabil dia. Al-masyhur pun as-sahih. As-sahih lebih kuat berbanding dengan muqabil dia. Yang keempatnya adalah muqabil dia daripada sudut sandaran dalil tidak kuat. Sebab itulah muqabil sahih tidak boleh diamalkan. Kena berhati-hati, tidak boleh diamalkan. Jangan kita faham masalah khilaf boleh amal lalu. Dah khilaf kan masalah ni. Tidak boleh begitu. Baik. Wa haitsu aqulul madhhab. Perkataan as-sahih dalam kitab ni lebih kurang ada pada dalam kitab ni lebih kurang disebut pada ataupun 178 tempat. Perkataan as-sahih. Al-asah banyak 1038. Wa haitsu aqul, ketika aku berkata al-madhhab. Ketika aku kata al-madhhab fa min at-tariqain aw at-turuq. Maka daripada dua jalanan ataupun beberapa jalanan. Maksudnya dia nak cerita bahawasanya apabila sebut al-madhhab, maka pandangan ini adalah pandangan yang paling kuat di antara jalanan menghikayatkan madhab. Ngerti tak? Jalanan menghikayatkan madhab. Jelas? Okey, kita sebagai contoh. Mengikut tariq ni, contoh tariq al-Iraqiyin sebagai contoh. Sebagai contoh. Pandangan ni, Imam Syafi'i ada dua pandangan. Ataupun ashab al-wujuh ada dua pandangan. Tapi tariq al-Khurasaniyin, dia kata tak. Dalam masalah ni, Imam Syafi'i ada satu pandangan je. Ashab al-wujuh ada satu pandangan. Okey, nampak tak khilaf? Faham tak kiang? Maka hak yang kuat, dia akan kata benda al-madhhab. Al-madhhab ni adalah perkara pandangan hak yang kuat di dalam menghikayatkan madhab. Jadi perkataan al-madhhab, yang pertama kita kena faham bahawasanya perkara ini adalah perkara yang berlaku perselisihan, perkara khilafiyah. Perkara yang berlaku perselisihan, perkara benda? Perkara khilafiyah. Itu yang pertama. Yang keduanya, pandangan hak yang mazhab tu adalah pandangan hak yang paling kuat, hak yang lebih kuat berbanding dengan muqabil dia. Okey, nampak? Berbanding dengan lawan dia. Yang ketiganya, khilaf di sini adalah khilaf di antara ashab asy-Syafi'i di dalam menghikayatkan mazhab, dalam menceritakan mazhab. Menceritakan pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Okey, boleh faham? Nampak? Nampak tak Mi? Nampak dah Tak nampak tanya kat lagi. Berapa dah? Yang berapa dah? Yang ketiga. Yang keempat adalah muqabil bagi mazhab adalah marjuh, dhaif. Jelas tak, Feli? Jelas? Jelas? Okey. Ana ulang sekali lagi. Perkataan al-madhhab, istilah al-madhhab yang memberi maksud bahawasanya permasalahan ini adalah permasalahan khilafiyah. Maksudnya ada muqabil dia, ada pandangan yang kedua. Yang keduanya, hak mazhab itu adalah pandangan hak yang paling kuat berbanding dengan muqabilnya. Boleh? Yang ketiga, khilaf di sini adalah khilaf di antara ashab asy-Syafi'i di dalam menghikayatkan mazhab. Apa makna menghikayat? Mencerita tentang pandangan-pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, sama ada pandangan Imam Syafi'i sendiri ataupun pandangan ashab al-wujuh. Yang keempat,
Muqabil bagi al-madhab adalah pandangan hak yang lemah. Jelas? Jelas, ha? Okey. Istilah al-madhab digunakan dalam kitab Minhajul Talibin sebanyak 187 tempat. Katanya, wahaitsu aqul, ketika mana aku berkata al-madhab, maka faminat tariqain awit turuq, daripada dua tariq ataupun beberapa tariq. Nampak? Daripada dua tariq ataupun beberapa tariq. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, wahaitsu aqul an-nas, ketika aku berkata an-nas. Okey, kita berapa dah? Kita bilang semula. Yang pertamanya tadi al-azhar, yang keduanya masyhur, yang ketiganya benda al-asah, yang keempat sahih, yang kelimanya mazhab. Okey, 5 dah Yang keenam, kalau aku kata an-nas, maka fahuwa nafsus Syafi'i rahimahullah, maka iaitu ialah nas bagi Imam Syafi'i rahimahullah. Maksud nas itu adalah benda apa hak yang diperkatakan oleh Imam Syafi'i. Itu hak yang Imam Syafi'i sebut. Itu hak yang Imam Syafi'i sampaikan. Itu hak yang Imam Syafi'i sebut. Itu hak yang Imam Syafi'i jelaskan. Okey, itu maksud nas. Maka apabila kata nas, maka kita kena faham dia, wa yakunu hunaka wajhun dha'ifun aw qawlun mukharraj. Dan adalah di sana wajah yang dhaif. Apa makna wajah tadi? Apa makna wajah? Pandangan ashab Asy-Syafi'i. Kalau sebut kata nas, hukum ni adalah nas, maksud nas ni adalah apa hak yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Maka bermakna ada pandangan yang kedua yang menyalahi pandangan Imam Syafi'i sendiri. Pandangan yang kedua tu dinamakan sebagai benda wajah bagi ashab Asy-Syafi'i. Wa yakunu hunaka wajhun dha'if, tapi dikirakan dhaif lah, lemah. Dikirakan lemah. Okey, jelas. Jadi bermakna perkataan nas juga memberi isyarat kepada permasalahan ni adalah permasalahan khilaf. Okey, boleh faham? Khilaf di antara pandangan Imam Syafi'i dengan pandangan ashab Asy-Syafi'i. Dan pandangan Imam Syafi'i adalah pandangan yang rajih, manakala pandangan ashab Asy-Syafi'i dalam masalah ni adalah pandangan yang marjuh. Kita kena faham kalau sebut kata nas, maka di sana ada wajah yang dhaif yang menjadi muqabil kepada pandangan tersebut. Tidak muqabil. Muqabil makna benda muqabil? Lawang. Ana guna istilah muqabil, lawang. Au qaulun mukharraj, ataupun qaul yang ditakhrijkan. Maksud ditakhrijkan, maksudnya takhrij adalah diambil pandangan ini daripada kalam imam. Maksudnya adalah diqiyaskan pandangan ini daripada pandangan imam. Itu maksud qaul mukharraj. Berarti tak qaul mukharraj? Pandangan yang ditakhrij daripada perkataan imam. Okey. Akan datang kita akan jumpa sebagai contoh, kan, ada buat satu contoh sahaja. Orang ni dia nak semayang. Dia nak semayang. Maka dia kena tahu mana arah kiblat. Kena ijtihad. Tiba-tiba dia ijtihad. Pada rakaat pertama, kiblat kau ni. Masuk rakaat yang kedua, benda sandaran kepada ijtihad dia berubah. Kau ni ya, maka wajib dia kena pusing pada rakaat yang kedua ke sana. Okey, boleh? Masuk rakaat yang ketiga, berubah pula ijtihad dia. Maka dia kena pusing ikut ijtihad dia. Sekarang ni dia beramal mengikut ijtihad dia. Sampai 4 rakaat, 4 suduk dia sembahyang. Sah tak sembahyang dia? Sah. Okey. Nampak? Jelas? Dalam masalah air, kita ada air yang suci dan air mutanajis.
tapi kita tidak tahu mana seair suci, mana seair mutanajis. Tapi kita yakin salah satu mutanajis, satu suci. Maka kita berijtihad. Okey, kita berijtihad. Ternyata di sisi ijtihad kita, hak ni adalah air suci, maka kita guna air ni untuk berwuduk. Okey, boleh faham? Tiba-tiba kali kedua kita ijtihad pula, kita air ni pula suci. Boleh ke tak? Tak boleh. Nampak sama tak masalah? Lebih kurang tak? Lebih kurang. Maka di sini ada qaul mukharraj. Ada qaul mukharraj bagi ashab Asy-Syafi'i, dalam masalah air pun boleh berijtihad kali yang kedua dan boleh digunakan kalau sekiranya ijtihad tadi nampak untuk hak yang kedua tadi. Sama, dia ambil mana? Dia takhrijkan hukum ni daripada mana? Hukum kiblat saat ni. Nanti sampai tempat dia kita akan cerita. Anda buat contoh je. Okey, boleh faham kan? Itu dipanggil benda qaul mukharraj. Kalau kata hak ni nas Syafi'i, bermakna di sana ada qaul mukharraj di atas nas Syafi'i itu. Di sana ada qaul mukharraj di atas nas Imam Syafi'i. Jelas tak? Ngerti tak qaul mukharraj? Okey, kena ingat Lagi. Wa haitsu aqul. Ketika aku menyebut, aku berkata al-jadid. Kalau aku kata al-jadid, maka mu kena faham dia, fal qadimu khilafu. Maka qaul qadim adalah menyalahinya. Kalau aku kata hukum ni adalah mengikut jadid, maka mu kena faham qaul qadim adalah khilafnya, menyalahinya. Kita di sana kita ada qaul jadid bagi Imam Syafi'i, padu kita ada qaul qadim bagi Imam Syafi'i. Qaul qadim bagi Imam Syafi'i adalah ma afta Syafi'iyyu qabla maji'ihi Misra. Qaul qadim bagi Imam Syafi'i adalah ma afta Syafi'iyyu qabla maji'ihi Misra, ataupun ma afta Syafi'iyyu bil Iraq. Apa hak yang difatwa oleh Imam Syafi'i ketika dia berada di negara Iraq, ataupun sebelum daripada dia datang ke negara Mesir. Manakala qaul, saat ni kaum ni anda sebut ni qaul qadim. Manakala qaul jadid, jadid ni, qadim ni lama, jadid ni baru. Qaul jadid adalah ma afta Syafi'iyyu bi Misra. Apa hak yang difatwa oleh Imam Syafi'i ketika dia berada di negara Mesir. Okey, boleh faham? Qaul jadid ada perawi-perawi dia. Ada ulama-ulama yang meriwayatkan qaul tersebut daripada Imam Syafi'i. Qaul jadid juga ada ulama-ulama yang meriwayatkan qaul tersebut daripada Imam Syafi'i. Dalam kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi sebut pada 75 tempat perkataan al-jadid. Lebih kurang. Kena tulis takriban, lebih kurang. Manakala qaul qadim lebih kurang 28 tempat. Lebih kurang. Okey, jelas. Dia qaul jadid. Qaul jadid, perawi-perawi dia yang paling masyhur adalah yang pertama Imam Al-Buaiti. Ni perawi-perawi yang meriwayatkan qaul jadid daripada Imam Syafi'i. Anak murid Imam Syafi'i nama dia mana? Imam Al-Buaiti. Al-Buaiti. Kalau Al-Buti itu Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Ni bukan Al-Buti, Al-Buaiti. Ni lama Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, baru lagi. Imam Al-Muzani. Imam Ar-Rabi' Al-Muradi. Imam Ar-Rabi' Al-Jizi. Imam Harmalah. Imam Yunus bin Abdul A'la. Imam Abdullah bin Zubair Al-Makki. Hak ni antara perawi-perawi qaul jadid bagi Imam Syafi'i. Manakala perawi ataupun perawi qaul qadim bagi Imam Syafi'i adalah hak yang paling masyhur dah. Pertamanya Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal.
Imam Az-Za'farani, Imam Al-Karabisi, Imam Abu Thur. Ini di antara hak yang masyhur daripada perawi-perawi yang meriwayatkan qaul qadim bagi Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i adalah pandangan qaul jadid. Melekang dalam beberapa permasalahan. Yang difatwakan adalah qaul qadim. Kerana qaul qadim adalah marju'un anhu. Imam Syafi'i rujuk balik. Kalau cakap kita gitulah. Maksudnya Imam Syafi'i tidak menghalalkan mengambil qaul qadim bagi dia. Tapi kena ingat, bukan semua qaul qadim ditinggalkan. Bukan semua qaul qadim ditinggalkan. Ada sebahagian daripada ulama menyebut sebanyak 17 permasalahan diambil qaul qadim dan difatwakan dalam mazhab Imam Syafi'i yang menjadi pandangan mu'tamad. Ada sebahagian ulama sebut 18 permasalahan, ada sebut 20 permasalahan. Dan ada sebahagian daripada ulama mutaakhirin dia kata kalau kita kira-kira lebih kurang sampai ke 30 permasalahan qaul qadim difatwakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Jelas? Tengok. Perkataan qadim disebut dalam kitab Minhajul Talibin sebanyak lebih kurang 28 tempat. Kata Imam Nawawi, wa haitsu aqul, ketika mana aku berkata al-jadid, maka mu kena faham fal qadimu khilafuh. Qaul qadim itu menyalahinya. Kalau aku kata ini pandangan jadid, maka kita kena faham dia. Permasalahan ini adalah permasalahan khilafiyah. Betul tak gitu? Permasalahan khilafiyah. Di kalangan siapa? Di antara pandangan Imam Syafi'i sendiri. Apa tak? Di antara pandangan Imam Syafi'i sendiri. Hak yang jadi itu adalah hak yang rajih. Manakala al-qadim itu adalah marjuh. Melainkan dalam beberapa tempat. Awil qadim. Aw fi qaulin qadim. Ataupun dia guna perkataan fi qaulin qadim, maka fal jadidu khilafuh. Dia kata al-qadim ke ataupun fi qaulil qadim ke, maka pandangan al-jadid menyalahinya. Jelas? Wa haitsu aqul, dan ketika aku berkata waqila kadza, kalau aku kata lagu tu waqila dan kata qil, kata sebagian ulama kadza, bagian-bagian, fahuwa wajhun dhaif. Mu kena faham itu adalah wajah yang dhaif. Okey, apa makna wajah? Apa makna wajah? Okey, pandangan ashab Asy-Syafi'i. Wajah yang dhaif. Maka muqabil dia adalah hak yang kuat. Hak yang rajih. Kena faham? Ni istilah-istilah khilaf. Lepas tu dia cerita martabat-martabat khilaf ni. Was-sahihu, dan muqabil dia mungkin sahih dan mungkin asah. Mungkin sahih dan mungkin asah. Was-sahihu awil asahu khilafu. Jadi muqabil bagi qila kadza mungkin sahih dan mungkin asah. Was-sahihu awil asahu khilafu menyalahinya. Wa haitsu aqul, ketika mana aku berkata wa fi qaulin kadza, dan pada satu perkataan bagian, kalau aku kata gitu, farrajihu, maka hak yang rajihnya, hak yang kuatnya adalah khilafuhu menyalahinya. Hak yang rajih menyalahinya. Kalau dia kata waqila kadza, sama dengan wa fi qaulin kadza. Maksudnya hak yang menyalahi dia, hak yang muqabil dia adalah hak yang kuat. Okey, jelas? Jadi kesimpulan, kalau kita perhati molek, ada di sini tidak kurang daripada, semua sekali daripada 17 istilah. Di sini tidak kurang daripada berapa istilah? 17 istilah. Kalau kita perhati molek. Baik. Hak yang perlu kita kena faham. Yang mana dalam 17 istilah ni, kalau kita tengok 9 daripada 17 istilah ni
sebenarnya nak menceritakan tentang pandangan-pandangan Imam Syafi'i sendiri. Berapa? 7 daripada berapa? 9 daripada 17. Nak menceritakan tentang dia, tentang pandangan Imam Syafi'i sendiri. Manakala 6, 9 ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 daripada 17. Manakala 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pula adalah nak menyatakan pandangan ashab. 1 daripada istilah ni adalah hak yang bersusung di antara pandangan ashab dan pandangan Imam Syafi'i. Dan hak lagi, hak last sekali adalah mungkin, boleh jadi adalah pandangan Imam Syafi'i, boleh jadi pandangan ashab, dan boleh jadi adalah gabungan di antara pandangan Imam Syafi'i dan pandangan ashab. Okey, tengok hak yang 9 nak menyatakan pandangan Imam Syafi'i. Al-Azhar nak menyatakan pandangan Imam Syafi'i. Betul tak gitu? Al-Masyhur, Al-Qadim, Al-Jadid, wa fi qaulin, hak tadi sebenarnya nak menyatakan pandangan Imam Syafi'i. Wa fi qaulin qadim, wa fi qauli, wa fi qauli kadza. Berapa dah? Al-Azhar, Masyhur, Qadim, Jadid, fi qaulin, wa fi qaulin qadim, wa fi qaulin kadza, wal qaulani wal aqwal. Ni al-qaulani al-aqwal, kan dia tulis al-qaulain al-aqwal ni. Hak ni sebenarnya nak menceritakan tentang pandangan-pandangan Imam Syafi'i. Okey, boleh faham? Al-asah, as-sahih. Lepas tu wa qila, wa fi wajhin, wal wajhani, wal awjuh. Hak ni nak menyatakan pandangan bagi ashab. Nas adalah gabungan di antara pandangan, nak menyatakan pandangan gabungan, nak menyatakan pandangan Imam Syafi'i dengan pandangan ashab. Sebab kalau kata nas, bermakna di sana ada wajah dhaif bagi ashab, betul tak? Ataupun ada qaul mukharraj bagi ashab, betul tak? Gabungan di antara benda dua pandangan tersebut kan. Kalau kata mazhab, mungkin khilaf di dalam menghikayatkan dua pandangan Imam Syafi'i. Betul? Mungkin khilaf dalam menghikayatkan pandangan kepada ashab Imam Syafi'i. Dan kemungkinan khilaf dalam meriwayatkan pandangan Imam Syafi'i dan pandangan ashab itu sendiri. Jelas? Jadi bermakna mazhab adalah kemungkinan nak menceritakan tentang aqwal, kemungkinan tentang wujuh, dan kemungkinan gabungan untuk kedua-duanya. Nampak ada berapa istilah semua sekali tu? 17. Berapa istilah? 17. Ini kita kena faham model istilah ni. Jadi malam ni kita tak baca banyak lah, kita baca sikit. Sebab benda ni penting. Kalau tak faham model benda ni, maka akan datang jadi sesak barat kali. Sesak barat kali akan datang. Tak tahu lah. Kalau kita tak faham hak ni memang perlu sangat kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rasa untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincangkan pada malam yang mulia ini, apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini mendapat keberkatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita dengan apa yang kita bincangkan pada malam yang mulia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ilmu kepada mana-mana penuntut ilmu yang bersama dengan kita pada malam yang mulia ini. Dan tidak juga lupa kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada pihak penganjur atas program pengajian kitab Minhajul Talibin ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah,
berakhir pengajian kita pada malam ni, dan insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada minggu depan. Dan kita akan keluarkan poster untuk minggu depan di Facebook Aimik Don Bulagani dan Facebook Doa Terengganu. Mana-mana yang belum berkesempatan lagi untuk like page tersebut, boleh berbuat demikian. Dan sedikit makluman untuk beberapa program yang akan berjalan tak lama lagi. Yang pertama, Santai Duha Online bersama Al-Fadil Ustaz Syed Muhammad Zuhairi bin Tuan Kasmi, membaca kitab pesan-pesan sabar karya Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Yang kedua, bacaan kitab bulanan online bersama Al-Fadil Ustaz Yusri Al-Kasumi, kitab kelengkapan para abid karangan Al-Hafiz Al-Munziri, pada 18 bulan hari Khamis. Yang ketiga, program La Tahzan. Program La Tahzan bersama Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa, pendakwah dan penyelaras kanan UTM KL, live di Aimik Buloh Gading pada 20 Februari bulan ni, pada 2.45 petang. Yang terakhir, bedah kitab online 20 Februari juga pada 9 suku malam di page Aimik Buloh Gading dan Doa Terengganu. Ni siri yang ke-8 dah, bacaan kitab At-Tawabi' wat-Taghyirat fi Masiratil Amalil Islamil Mu'asir. Boleh ikuti program-program tersebut di Facebook Aimik Buloh Gading dan Doa Terengganu. Dan untuk akhirnya kita sama-sama tutup majlis pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian Terengganu Darul Iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu maju, di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan maju, bertakwa iman, walaupun sejahteralah Darul Iman, di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian.